A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran, kedatangan di dalam majlis ilmu pada tengah hari yang barakah ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil pengajian daripada kitab pengajian 40 hadis akhlak yang mulia. Jadi bagi mempunyai kitab, kita rujuk pada hari ini pengajian hadis yang ke-37 di bawah tajuk berlebih kurang dalam jual beli. Jadi sebagaimana biasa, saya akan membacakan dahulu hadis ini. Kemudian kita akan sama-sama mengikuti terjemahan daripada hadis. Dan seterusnya kita akan mengambil syarahan dan huraian berkaitan dengan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Rawahu al-Bukhari. Jadi itu matan hadis yang ke-37. Apa terjemahan daripada hadis? Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi apa kata Nabi? Kata Nabi, semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berlebih kurang bila menjual, berlebih kurang bila membeli, berlebih kurang bila menagih hutang. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi secara sepintas lalu, hadis ini merupakan hadis akhlak yang menerangkan tentang peri pentingnya seseorang yang terlibat di dalam urusan muamalah, khususnya dalam urusan jual beli, bersikap dengan sikap toleransi, berlapang dada, memudahkan urusan sehingga tujuan untuk mendapat manfaat daripada urusan jual dan beli yang dijalankan itu dirasai oleh semua pihak yang terlibat. Kalau kita sebut istilah hari ini, artinya melaksanakan urusan muamalah jual beli dengan meraihkan win-win situation, artinya situasi menang-menang yang membolehkan pihak penjual mendapat manfaat, hasil untung daripada yang dijual. Ya, begitu juga dengan pembeli yang membeli barangan, maka dia juga mendapat kepuasan daripada apa yang dibeli. Dan yang paling penting di dalam urusan jual beli ini adalah saling reda meredai di antara kedua-dua pihak, ya, pembeli dan penjual. Sebab di dalam Islam, ya, kalau kita lihat secara hukum, apakah hukum berjual beli? Secara umumnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal kepada muamalah atau jual beli itu adalah diharuskan. Nanti apa sahaja yang boleh membawa kepada keredaan, kepuasan hati kedua-dua pihak yang berurusan, maka itu diharuskan oleh syarak. Tetapi jika berlaku sesuatu yang boleh menimbulkan kezaliman kepada salah satu pihak yang lain, maka itu adalah jelas diharamkan. Ini sabitlah daripada hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, innamal bai'u antaradin,
Sesungguhnya jual beli itu adalah dengan saling reda meredai. Jadi kalau dengan adanya toleransi, dengan adanya tasamuh, berlebih kurang sebagaimana disebut oleh Nabi di dalam hadis ini, mudah-mudahan daripada urusan muamalah yang dijalankan secara toleransi berlebih kurang, maka ini akan mendatangkan radi atau taradin tadi, keredaan bagi kedua pihak. Tetapi kalau jual beli itu atau muamalah itu berlangsung secara ketat, secara tegang misalnya, maka pasti salah satu daripada dua pihak yang terlibat akan berasa tidak puas hati dengan keadaan itu, dan ini bukan merupakan jual beli atau urusan jual beli yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Moga-moga Allah merahmati seorang penjual yang menjual barangnya secara bertolak ansur. Jadi kalau dia menjual sesuatu sebagai orang yang menjual, maka dia bertolak ansur dalam jualannya. Mungkin bertolak ansur ni banyaklah kalau kita nak kaitkan, bertolak ansur dari dalam konteks harga barangan yang dijual. Bertolak ansur boleh menerima tawar-menawar yang ditawarkan oleh pembeli. Sebab dalam Islam hukum tawar-menawar di dalam urusan jual beli itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi tak jadi suatu kesalahan. Contoh, barangan tu dijual dengan harga RM10, kita minta tawar separuh daripada harga yang dijual. Ada orang dia tak faham, dia kata apalah kamu, haram minta tawar-menawar ni. Secara Islam itu tidak dilarang, dibolehkan. Yang pentingnya mendapat kepuasan hati bagi kedua-dua pihak. Jadi kalau seorang penjual tu rasa tak boleh menawarkan harga yang ditawarkan oleh pembeli misalnya, maka memadai mungkin untuk dia menolak dengan secara yang baik. Itu antaranya lah menerima tawaran harga oleh pembeli misalnya. Itu termasuk tolak ansur dimasukkan oleh hadis. Ataupun dia melancarkan jualan dengan harga murah misalnya, dengan harga promosi, ini juga termasuk samahan. Termasuk toleransi dan tolak ansur dimasukkan oleh Rasulullah. Contohnya dia beri potongan harga, dia beri diskaun, ataupun apa-apa sajalah yang menarik perhatian orang untuk membeli barangannya, itu daripada sikap tolak ansur seorang penjual. Maka ini juga termasuk yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW, mana seorang penjual itu tak memikirkan semata-mata mendapatkan keuntungan, tetapi juga memikirkan manfaat kepada pihak lain. Jadi kita dalam konteks Malaysia kan, pada 31 Januari yang lalu kan, telah dilancarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup satu menu untuk seluruh rakyat Malaysia, dikenali dengan nama menu Rahmah. Menu Rahmah kan, setakat hari ni 14 hari bulan, dah terlancar hampir 2 minggu lah. 2 minggu kan. Jadi alhamdulillah lah. Jadi itu satu tawaran menu makanan untuk orang-orang yang mungkin ada kekurangan pendapatan atau ada kekurangan dan kemampuan di dalam membeli makanan keperluan seperti sarapan, makan tengah hari dan sebagainya. Ini satu bentuk tolak ansur dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi ada pelibatan seramai 15,000 kan peniaga ataupun mereka yang menjual makanan untuk melaksanakan, menjayakan program ini. Ini suatu perkara yang sangat-sangat baik dan perlu mendapat sokongan. Itu termasuk dalam maksud samahan yang disebut oleh Nabi SAW. Termasuklah yang lain. Contohnya kalau tawaran ke atas sesuatu barangan, beli 2 percuma 1 sebagai contoh. Berbagai-bagai lagi boleh diusahakan, boleh kita kata berdasarkan kreativiti para penjual, maka dia boleh melaksanakan konsep samahan yang disebut oleh Nabi SAW. Itu antara contoh yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kemudian juga wa idza ishtara, moga-moga Allah merahmati seorang pembeli, bukan hanya dalam konteks penjual yang perlu ada sikap toleransi dan tolak ansur. Kita juga sebagai pembeli, mudah-mudahan seorang pembeli yang ada sikap tolak ansur di dalam membeli juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ansur dalam konteks seorang pembeli, misalnya kita sebagai pengguna, arti tidak menekan penjual dengan tawaran-tawaran harga yang tidak masuk akal sebagai contoh. Ataupun kita kata cuba mendapatkan kesempatan, mengambil kesempatan daripada kebaikan penjual sebagai contoh, ataupun membeli barangan atau berurusan dengan penjual
penjual menggunakan gaya bahasa yang kasar dan tindakan yang kasar dan biadab sebagai contoh. Jadi ini juga termasuk dalam maksud samahan, arti dalam konteks penjual yang samahan dan pembeli yang samahan. Maka kita juga perlu ada etika sebagai seorang pembeli, tak boleh berbiadab, tak boleh biadab menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Sebab hari ini kalau kita lihat yang dikongsikanlah oleh media sosial kan, ada orang yang merakam muamalah jual beli yang berlaku di setengah-setengah restoran sebagai contoh. Bukan hanya pembeli itu menggunakan bahasa yang kasar, bahkan penjual juga bertindak balas dengan menggunakan kekerasan dan kebiadaban. Ni banyak ni di kaunter, berbagai-bagai lah, sampai baling itu baling ni, sampai bergelut pun ada kan. Jadi ini antara contoh-contoh yang keluar daripada maksud hadis Nabi SAW. Kalau kita tak boleh menjual dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli sekalipun, tetap dengan etika dan akhlak, dan juga pembeli mesti berurusan dengan seorang penjual menggunakan etika dan akhlak. Sebab tu kalau kita tengoklah portal berkaitan dengan kepenggunaan, maka aduan yang melibatkan salah laku penjual, aduan yang melibatkan salah laku pelanggan atau pembeli semakin meningkat. Statistiknya dari hari ke sehari menunjukkan dalam konteks Malaysia hari ini, maka urusan muamalah tidak berjalan secara harmoni. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu diperbetulkan, sama ada mereka yang terlibat dalam konteks sebagai penjual ataupun juga yang terlibat sebagai seorang pembeli. Jadi didikan atau tarbiyah ni perlu diterapkan sejak daripada awal. Perlu ajar kepada anak-anak kita, generasi muda kita, tentang beradab di dalam membeli, ataupun adab-adab yang perlu ada sebagai seorang pelanggan atau pengguna. Manakala di pihak penjual pula juga perlu dibekalkan dengan etika-etika dan adab-adab yang tertentu. Jadi mungkin kalau sebagai majikan yang menguruskan suatu bentuk perniagaan yang melibatkan perkhidmatan misalnya, maka juga perlu kita melatih kaki tangan kita untuk memiliki sikap-sikap yang positif, akhlak-akhlak yang mesra, berbudi dan sebagainya, supaya kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan. Jadi semua ni meliputi maksud daripada hadis Nabi. Sebab tu Nabi mengatakan rahimallah, Allah menurunkan rahmatnya, Allah Ta'ala memberkati, Allah sayang, kasih, cinta kepada orang yang menjual dan juga orang yang membeli, jika mereka berjual beli dengan menjaga etika, akhlak, kepribadian dan saling bertoleransi di antara satu dengan yang lain. Ini banyaklah contoh-contoh yang tuan-tuan perempuan boleh datangkan. Sebagaimana saya kata tadilah, kalau dalam konteks penjual, beli dua percuma satu. Dalam konteks sebagai pembeli misalnya, kalau harga tu RM1.90, kita bagi RM2 dan kemudian minta supaya baki itu disimpan oleh penjual. Ini juga konsep-konsep yang boleh kita amalkan. Bukan maknanya kita menuntut walaupun 5 sen daripada baki bayaran yang kita buat. Jadi kalau ada ruang untuk kita melakukan kebaikan, maka ini perlu kita lakukan. Itu maksud hadis Nabi. Dan kemudian wa idza iqtada wa idza iqtada, dan juga kamu perlu bertoleransi. Allah rahmati orang-orang yang bertoleransi ketika menuntut atau menagih hutang daripada orang yang berhutang dengannya. Satu konsep yang melibatkan muamalah jual beli. Juga tolak ansur atau berlapang dada atau memudahkan urusan ini juga dituntut oleh Islam ke atas orang yang menuntut hutangnya daripada orang yang berhutang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang berlaku kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hutang kepada orang yang berhutang. Sedangkan kata Nabi, Allah merahmati, Allah menyayangi, Allah kasih dan cinta kepada orang yang bertoleransi, yang boleh bertolak ansur di dalam menagih dan menuntut hutangnya. Katalah satu situasi sebagai orang yang memberi hutang, maka sampai ketika dan masa si pemihutang atau orang yang berhutang kena membayar kembali hutangnya kepada kita yang memberikan hutang, maka minta dan tuntutlah hutang itu secara berhemah, secara baik, dengan budi bahasa yang elok, bukan dengan tindakan-tindakan kasar seperti hari ini kan. Kalau tindakan-tindakan kasar di dalam menuntut hutang tu kita kaitkan dengan gangsterisme, kita kaitkan dengan kumpulan-kumpulan, kartel-kartel yang tertentu, menyembah jat pada dinding rumah, menangkap dan mencolek, bubuh dalam kandang dan sebagainya. Maka ini bukan etika dan akhlak menuntut hutang di dalam Islam. Bahkan kalau seorang yang memberi hutang kemudian menuntut hutangnya dengan penuh rasa hormat, dengan kita kata budi bahasa yang baik, maka ingat bahawa Allah Ta'ala mengurniakan pahala yang cukup besar kepada orang yang menuntut hutangnya dengan cara yang baik, yang boleh bertolak ansur dengan orang yang berhutang, apatah lagi orang yang berhutang itu berada di dalam kesulitan. Ini kita nak dapat
Pribadi-pribadi yang sebegini di kalangan orang-orang Islam. Tetapi itu bukan bermaksud memberi peluang kepada orang yang berhutang untuk tidak membayar hutangnya, tidak. Jadi hadis ni bukan memberi peluang kepada pembeli untuk menekan penjual, tidak. Bukan memberi peluang kepada penjual untuk menekan pembeli yang baik, tidak. Tetapi ini adalah adalah suatu akhlak yang akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang mengamalkannya. Ini bukan maksud ambil kesempatan. Bila Islam menyuruh, kata Nabi, Allah merahmati seorang penagih hutang yang bertoleransi, yang bertolak ansur ketika menagih hutang, bukan bermaksud peluang untuk mengambil kesempatan oleh orang yang berhutang. Ini satu isu juga. Mentang-mentang yang beri hutang tu baik, asal tangguh boleh, dia pun ambil kesempatan. Mampu membayar tetapi masih meminta tangguh, kerana dia tahu yang memberi hutang akan memberikan izin penangguhan. Ini salah. Dia ada etika pula, ada adab dalam konteks si yang berhutang. Bahkan ada hadis yang mengatakan zalim bagi orang yang berhutang, dia tidak mahu membayar hutangnya ketika dia berkemampuan untuk itu zalim. Tetapi dalam konteks penagih hutang, dia kena bertoleransi di dalam menuntut hutang, bahkan pahala cukup besar. Betul kita rujuk contohnya dalam dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Apa kata Allah Ta'ala? Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Ta'ala, wa in kana dhu usratin, jika kamu melihat orang yang kamu tagih hutang daripadanya berada dalam kesulitan. Jadi memanglah dah sampai masa dia bayar hutang, tapi kita pula waktu nak minta tengok dia kesulitan. Contohlah pada baru ni kita diuji dengan COVID kan, pandemik. Dia diberhentikan kerja, banyak kesulitan dia. Jadi apa kata Allah? Fanaziratun ila maisarah. Maka kamu yang nak menuntut hutang daripadanya, ketika kamu dapati dia yang berhutang dengan kamu itu berada di dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, maka berikan kepadanya tempoh waktu untuk dia kembali lapang. Ini tolak ansur, ini toleransi. Betul ke? Kalau macam tu tak apalah, bangunkan diri dulu, cari pendapatan, moga saya doakan dapat pekerjaan. Ini saya sebut ni rare sangat ni, jarang nak dapat. Orang yang beri hutang ada akhlak yang macam ni, saya sebut ni kira istimewa lah ni. Orang tu hebat, sebab tu disebut oleh hadis rahimallah, Allah sayang, Allah kasih. Habis cerita penjual pembeli, Allah kasih kepada si penuntut hutang yang bertoleransi. Dan Quran sebut ayat 280 Al-Baqarah tentang sepatutnya yang ada pada si penagih hutang. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Ketika kamu dapati orang yang berhutang dengan kamu berada dalam kesulitan saat kamu nak menagih hutang tersebut, fanaziratun ila maisarah. Tak apalah, saya bagi tempoh lagi, sebab kita rasai kesusahan itu. Kita faham kalau kita berada pada situasi itu, kita pun tak akan ada kemampuan nak bayar. Tapi saya sebut balik elok, ini bukan memberi peluang ambil kesempatan kepada yang berhutang. Jangan pula dia jadi satu sikap lain pula. Awak ni, Quran pun kata tahu, bagi tempoh. Piring estro saja 4, satu rumah 4 piring estro, right? Sebab tu hari ni pun dalam konteks penyiasat, untuk menentukan kelayakan seseorang itu diberi status asnaf ataupun tidak, di peringkat Majlis Agama Islam, maka ada yang dinamakan sebagai penyiasat. Dia penyiasat asnaf, dia akan pergi tengok. Saya ramai kawan-kawan di kalangan penyiasat ni. Jadi salah satu yang akan dilihat untuk menilai permohonan yang memohon, salah satu yang dinilai adalah piring estro yang ada di kediaman si pemohon. Ini kawan-kawan saya beritahu. Kalau dia sampai rumah tu, katalah permohonan tu datang daripada alamat sekian, jalan sekian, dia tengok piring estro dulu. Jadi maknanya yang ada tu buka nampak maksudnya itu penilaian. Kalau dia mampu membayar aksesori itu, maka dia tak layak untuk menjadi asnaf. Itu dah dipanggil aksesori. Keperluan tambahan, bukan keperluan perlu, bukan keperluan asas. Itu aksesori tambahan.
Itu salah satulah yang dilihat. Jadi ayat 280 Al-Baqarah bukan nak bagi peluang orang yang berhutang lari dari hutang. Ya, memang Tuhan cakap fanaziratun ila maisarah. Kamu bila lihat ada kesulitan dari yang berhutang dengan kamu, beri tempoh pada dia. Kamu kena bertolak ansur, beri dia peluang jadi lapang. Ya, sebab mungkin sekarang dia susah. Dia bukan orang khianat, dia orang jujur, cuma dia tak ada kemampuan. Ini ada toleransi. Ya, kalau macam tu tak apalah, ya, saya doakan awak dapat pekerjaan. Kalau macam tu tak apalah, insya-Allah Allah beri awak kelebihan. Ya, saya tunggu, tak apa. Saya insya-Allah saya faham masalah awak. Itu maksud. Tapi hari ini yang terjadi, kadang-kadang bila diberikan ruang sebegitu, maka kesempatan akan diambil oleh pengutang-pengutang yang tidak bertanggungjawab. Ya, dia susah sepanjang tahun, tak ada yang senang, susah je. Dah kerja pun kata tak dapat kerja. Ya, mampu pun cakap masih belum mampu. Ni masalahnya. Itu yang kena simbah cap merah tu. Agaknya lah. Itu saya cakap je, tak pasti apa cerita sebenarnya. Ya, kadang-kadang tindakan si pengutang tu juga menjadi sebab berlakunya ketidaktoleransian tadi. Bahasa dah ketidaktoleransian tadi. Ya, contohlah mungkinlah. Ya. Cuma saya sebut dalam konteks samhan itu. Maka Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika menagih hutang, kata Nabi. Yang Quran beritahu tadi kan, kalau kamu dapati pada yang berhutang itu ada kesulitan, maka fanaziratun ila maisarah. Maka kamu kena bertolak ansur, beri ruang pada dia, dan Tuhan tambah lagi, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu rasa kamu nak sedekahkan hutang tu, ni lagi canggih. Bukan setakat dia bagi masa, dia halalkan hutang tersebut, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui besarnya ganjaran yang Allah sediakan kepada orang-orang yang menghalalkan hutangnya. Ini disebut dalam banyak hadis. Ya, dah kita sebut secara umum, orang yang melepaskan kesusahan orang lain, maka Allah akan lepaskan dia daripada kesusahan dunia dan akhirat. Ya, jadi maknanya kata Allah Ta'ala itu dalam konteks pertama, kamu boleh bagi ruang masa pada dia. Ya, tak apalah. Ya, sehingga kamu mampu, walaupun perjanjian kontraknya ni waktu ni, hari ni, bulan ni. Tapi saya pun faham keadaan kamu, saya pun tak marah kamu, moga-moga Allah permudahkan kamu. Tak apalah, saya datang lagi bulan depan. Atau tak apa, saya beri tempoh untuk sekian-sekian waktu. Tak apa, itu satu. Yang kedua, kata Tuhan, kalau kamu lebih berbesar hati. Ni lebih canggih. Ya, kamu halalkan wa antasaddaqu, kamu sedekahkan je hutang tu, macam inilah. Ya, saya pun rasa saya pun tak sampai hati nak menuntut, dengan nama Allah saya halalkan, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu besarnya pahala. Ya, bolehlah ustaz RM100 kalau RM10,000. Ya, awak ni apalah orang berhutang nak kira, halalkan je lah. Saya biasa halal-halalkan. Halal apa ustaz? Halal orang hutang lah. Hutang apa? Ialah semalam sarapan saya bayar RM5.50, saya halal je. Tu RM5.50, saya RM5,500. Nampak? Tapi Allah tak menentukan nilai. Kata Allah khairul lakum. Tu saya ada orang tertentu kan. Saya ada beberapa kenalan yang canggih-canggih lah. Allah beri dia hati yang besar memang. Ya. Ada orang berhutang dengan mereka ni, dan kemudian jumlahnya sampai ratusan ribu. Ni orang-orang ni pun dia ada kemampuan yang cukup hebat, ya Allah rezeki kepada dia lah. Meninggal orang yang berhutang tu. Dia tak sampai hati dia menuntut, kerana keadaan semasa keluarga yang menjadi pemikul tanggungjawab membayar hutang tu pun dia rasa takkan mungkin. Ya, ada latar belakang ni cerita orang berniaga lah. Ya, akhirnya apa sikap dia? Dia bertemu dengan keluarga, waris kepada kawan dia meninggal tu yang berhutang dengan dia lebih daripada 100,000, hampir ratusan ribu, dan dihalalkan kerana Allah. Ini orang hebat. Ya, bukan nak cerita tentang sombongnya mereka, tidak. Ini ada orang rupanya menyahut ayat Allah ni. Ya, ada orang yang menyahut. Kita nampak macam tak masuk akal kan? Nampak macam ada ke? Beri tempoh boleh. Halal ni ada. Ya, tapi mereka ni orang-orang hebat yang tak didendang lah. Dan dia pun tak nak. Ni kita cerita sebagai perkongsian motivasi. Ya. Jadi kalau kamu boleh, khairul lakum. Itu baik bagi kamu sebab ganjaran cukup besar. Ya, kalau kamu boleh, kalau kamu tak boleh, tak apa, boleh menuntut, tapi fanaziratun ila maisarah, kamu kena tolak ansur sikit. Tengok keadaan. Tapi saya ulang balik banyak kali, bukan memberi kesempatan untuk mengambil peluang oleh orang-orang yang berhutang,
dalam keadaan dia mampu, tapi mengambil kesempatan ayat ini untuk tidak membayar hutang. Bukan. Ayat ini cerita tentang toleransi. Benda ni benda penting lah. Cuma saya nak ulas sikit tentang hukum. Macam mana hukum orang yang dia convert hutang orang yang berhutang dengan dia ketika orang tu tak boleh membayar, dia convert jadi zakat dia kepada orang itu. Berhukum. Kawan ni hutang dengan dia 1,000 kan, tak boleh nak bayar, dia macam ni lah, anak kira tu zakat anak pada entah je lah. Halal kosong-kosong kira zakat boleh okey, selesai selesai. Sah ke hukum? Tidak sah. Menurut jumhur fuqaha, tidak sah hutang yang ditukar kepada zakat oleh orang yang berhutang ketika dia tak mampu untuk melunaskan. Ni tak sah. Tu dipegang oleh kita di negeri Selangor, oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor, termasuk dipegang oleh jumhur fuqaha. Maknanya dah tak boleh bayar, kita pun kira-kira balik, dah masuk waktu bayar zakat, tolak je lah, ni kira zakat lah. Boleh ke? Tak boleh. Sebab namanya zakat, dia ada satu konsep namanya al-akhdhu wa raddu. Dia kena terima dulu dan baru serah. Dia mesti ada benda. Yang ni tak terima, tengok pun tak kan, dia tu kata jadi zakat lah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana konsep? Dia kena terima dululah bayaran hutang tu. Dia nak bayar macam mana? Dia pun tak mampu. Boleh tak saya convert terus jadi zakat? Tak boleh. Ni benda penting. Sebab kadang-kadang terjadi kan di kalangan masyarakat, dia kira potong zakat je lah. Tak boleh tuan. Tak boleh. Tak sah pembayaran zakat secara menghalalkan hutang. Zakat tu bab lain. Ni hutang. Tapi kalau tak sah untuk saya convert sebagai zakat, halalkan je lah. Tu dia berdengung. Dia termenung lama tu sebab minta halal kan, bukan convert jadi zakat. Kalau convert jadi zakat, dia okey lagi. Sebab apa? Dah convert jadi zakat, dia terlepas satu kewajipan. Tak boleh. Nampak Jadi ini kita nak lihat tentang toleransi yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Mana kalau sampai satu tahap, rasa orang tu bukan makin elok keadaannya, makin kurang, makin sempit, makin. Ini kalau kita simpan harapan, dia bayar hutang kita, memang kata lagu penyanyi Zaitun Sami'un lah, menaruh harapan halamannya. Jadi macam mana tindakan? Allah beri satu solusi. Wa antasaddaku khairul lakum. Kalau rasa jumlah tu munasabah bagi kamu, ni subjektif ni. Mungkin kita ni satu jumlah tertentu kita rasa tak munasabah sebab tu jumlah besar bagi kita. Bagi orang-orang yang berkemampuan lebih dari kita, mungkin jumlah tu kecil bagi dia. Maka ayat ni umum kan? Maka solusi yang Allah tawarkan, wa antasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka ya Allah, aku halalkan. Tapi dalam Islam, menghalalkan hutang mesti dengan pemakluman. Ni pun satu hal juga. Ramai juga orang macam tu kan. Kalau dia bayar, saya ambil lah. Tak bayar, saya halal. Macam mana hukumnya tu? Halal ke tak halal? Dia beritahu kat kawan pejabat dia, si Anu tu berhutang dengan dia. Dia kata, dah lama juga dah. Saya ambil macam ni lah. Saya pun dah nak masuk usia persaraan dah. Tak lama lagi saya pun dah nak bersara. Bila bersara ni, saya nak balik kampung, tanam kangkung, nak jumpa dia pun susah. Dia mungkin masih bekerja, tapi saya dah tak kerap nak datang. Saya pun fikir-fikir macam ni lah. Kalau sebelum saya bersara dia bayar, saya terima. Kalau tak, saya halal. Macam mana tu? Dalam Islam, perlu kepada kejelasan. Kalau kamu nak menghalalkan, mesti dengan pemakluman. Nak jumpa kejap boleh tak? Kedai mamak sekian-sekian. Sini terdekat, kedai mamak mana belakang ni lah kan. Apa hal lah, adalah sikit nak bincang. Jumpa-jumpa macam ni lah. Saya pun dah fikir panjang. Hutang hantar pada anak tu, hutang yang ada pada saya tu, inilah saya dengan nama Allah bulan Rejab ni, saya halalkan lah dunia akhirat. Dia mesti dengan pemakluman. Ni tak boleh kita je sesuka hati. Kalau tak bayar saya halal je lah. Muka berkerut tu saya halal je lah. Dia mesti dimaklumkan. Sebab dengan pemakluman, kata ulama, menggembirakan hati orang yang berhutang. Betul. Sebab kalau dia tak tahu, hutang dia dah dihalalkan oleh yang beri hutang, dia tak tahu, dia masih bingung. Tidur malam masih tak lena. Setiap kali terima pendapatan, pening dia nak agih kan. Maka dengan memberitahu, jelas, ada kejelasan hukum, terangkat wajib bagi dia. Itu tak boleh. Betul konsep yang tu tak boleh.
Ya, kalau rasa nak halal, beritahu saya halal. Hubungi saja. Ini tak semesti berjumpa. Ya, beritahu saja saya halalkan. Sudahlah, dah sebut halal. Ya, saya halalkan hutang awak pada saya berapa pun. Tapi kalau awak bayar, saya ambil. Mana boleh? Saya halalkan hutang awak itu dengan saya. Saya pun dah lupa 200 kot. Tak apalah, saya halalkan. Tapi kalau awak bagi, saya ambil. Kata. Macam mana tu? Saya tak boleh, ini kejelasan. Jadi kita nak bincang konsep itu. Ya, jadi kita ambil skop luas daripada hadis bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan suka kepada orang yang terlibat di dalam bidang muamalah, ya, yang meraihkan yang namanya toleransi, ya, bertolak ansur di dalam urusan tersebut, dan ini akan mendatangkan kesukaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam konteks lebih besar, dalam konteks negara, dalam konteks ummah. Ya, ini bukan hanya meliputi toleransi, ini bukan hanya meliputi dalam urusan muamalah dan jual beli, tapi toleransi dalam segala urusan hidup yang kita jalani. Ya, bila setiap orang dalam hidup ni ada sikap toleransi, hidup ni jadi mudah. Ini tak semesti muamalah saja. Ya. Tengok hari ni, kalau dalam pemanduan kenderaan, kalau tak ada toleransi, berebut-rebut, ya, untuk memotong di antara satu dengan yang lain di atas jalan raya, ini dia akan lebih dahsyat. Yang mana konsep tasamuh atau toleransi disebut sebagai samahan di dalam hadis ini perlu diterapkan bukan hanya dalam muamalah. Ini bahkan dalam segala urusan hidup, nampak. Begitulah kita dalam kerjaya, dalam perkhidmatan, dalam pekerjaan, ya, dalam urusan apapun, dalam kejiranan, ya, apapun, kalau ada toleransi di dalam urusan tersebut, maka dia akan nampak cantik dan mudah. Itu sajalah. Ya, itu rumah kita lah yang terlibat dalam sektor pekerjaan contohnya kan. Jadi perlu ada toleransi, ya, di dalam sikap kita yang bekerja misalnya. Maka ini perlu. Kalau tak ada toleransi, ya, contohnya 9 sampai 5 ngam-ngam, 4, 5, 9 meja dah kosong. Contohnya 4, 5, 9 dah kosong. Kosong sejak 4.30 lagi sebenarnya. Dia tunggu masa je. Jadi itu maksudnya toleransi ni indah. Toleransi ni indah, betul tak? Dalam perkhidmatan, betul tak? Kadang-kadang kita berhadapan dengan kekangan masa contohnya. Ya, sampai ke sesebuah institusi, contohnya bank lah, bank. Ya, kita sampai-sampai tu dia punya gate tu auto tutup setengah. Kelang kabut lah kita kan, kelang kabut letak motor, kelang kabut parking kereta, nampak. Kalau ada ruang yang namanya toleransi, kan dia jadi lebih indah, tu maksudnya. Bukan bermaksud saya nak gadaikan disiplin, tidak. Ini cerita tentang toleransi dalam pekerjaan, ya, dalam apapun yang kita lakukan. Jika ada toleransi, dia jadi mudah, jadi enjoy, jadi seronok, betul. Jika tak ada toleransi, tak ada tolak ansur, dia jadi ketat. Oh, saya tak peduli, saya ikut waktu. Ya, tak apalah, izinkan saya seorang je, saya dah tunggu dia dekat 2-3 jam, tak boleh, datang besok. Dia jadi, walaupun dari sudut yang lain dia adalah cara mendisiplinkan, betul, tetapi dia perlu ada give and take, beri dan terima. Ya, kalau tak ada, dia tak boleh. Macam kita juga kan, contohnya apa, banyaklah dalam konteks negara ni macam itulah. Ya, saman kenderaan dia akan ada hari, ya, untuk bayaran saman tu dikurangkan, dia ada, itu hari toleransi lah. Ya, terutama dalam urusan jual beli. Kalau tak, dia penat. Ya, jadi ini dimaksudkan oleh Rasulullah, maka Allah suka kepada umat, maksudnya yang mengamalkan toleransi di dalam hidup mereka. Saya baca sikit, ambil keberkatan kitab. Berkata pengarang kitab rahimahullahu taala, bertolak ansur atau berlebih kurang dalam jual beli dan hutang piutang adalah sangat baik sekali dalam dunia perniagaan. Ya, misalnya ada tawar-menawar dalam harga, ada potongan tertentu, ada bonus tertentu. Di segi pembayaran pula boleh bertangguh beberapa masa tertentu, kan indah. Nampak dia tak ketat, dia fleksibel kita sebut. Dia merunah, mana meraihkan anjakan. Ya, ini contoh-contoh yang boleh kita sebut. Jadi kalau hidup ni dipenuhi dengan flexibility ataupun keanjalan, dia jadi seronok. Ya, lawannya rigid ni skema, dia masih macam tu, dia penat. Nampak ya? Kalau cakap on the dot, ya, dalam tindakan on the dot, nampak tak ada kona-kona, dia jalan lurus je, kan jadi tak indah. Sebab Allah menciptakan manusia ini dengan penuh keindahan. Allah jadikan kita dengan kreativiti, nampak. Ya, tapi kalau kita tak punyai kreativiti, tak meraihkan, bukan tak punyai, tak meraihkan, maka hidup ni akan nampak sulit dan susahnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat-sangat meraihkan yang namanya keanjalan dan murunah. Ini konsep. Lepas tu kita tengok dalam konteks fiqh, sudahlah.
Ya, rukun salat itu qiyam, tak boleh qiyam bagi yang uzur, maka dibolehkan salat walaupun duduk. Tak boleh duduk, boleh lagi dengan kaedah-kaedah yang lebih mudah daripada qiyam dan duduk. Itu namanya murunah, flexibility di dalam ibadah. Maka Allah Ta'ala boleh bertolak ansur dalam urusan itu. Kenapa manusia dalam muamalah sehari-hari tak dapat nak bertolak ansur dalam urusan kehidupan mereka? Tak boleh. Apatah lagi dalam konteks hari ni kan, bila kita tengok, ya, saya suka buat kajian, ya, kalau Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, kita tengok statistik kes-kes yang melibatkan perceraian, ya, pasangan orang Islam kan. Jadi kalau kita tengok secara purata yang namanya kes-kes perceraian yang direkodkan untuk bulanan, mingguan, tahunan, ini memang agak merisau dan membimbangkan lah, kerana kadarnya agak tinggi, terutama di Negeri Selangor Darul Ihsan kan. Jadi kalau kita buat kajian apa punca-punca membawa kepada apa? Kepada perceraian yang sebegitu, jadi salah satu di antaranya kerana tidak ada toleransi di dalam hubungan rumah tangga. Ni macam itulah, ya, suami dia contohnya orang Pantai Timur, isteri orang Selatan. Jadi dia nak makanan Pantai Timur, isteri orang Selatan tak pandai masak masakan Pantai Timur contoh. Jadi disebabkan benda remeh yang sebenarnya boleh ditoleransikan, berlakulah perceraian banyak. Ya, kerana tak meraihkan perbezaan. Ini salah satu faktor, ya, yang menyebabkan tingginya kadar perceraian di Negeri Selangor. Negeri Selangor salah satu negeri yang merekodkan kadar perceraian yang tinggi, salah satu negeri. Ya, berbanding negeri-negeri yang lain. Walaupun negeri lain ada yang mendahului Negeri Selangor, tetapi tinggi. Maka salah satu sebab perceraian kerana tak meraihkan perbezaan. Maksud tidak ada samahan, tidak ada toleransi di dalam hubungan rumah tangga. Tak boleh. Ya, kita kena terima dia, perbezaan tu kena kita raihkan, sebab kita ni memang berbeza pun. Satu berbeza jantina kan. Baru ni baca kenyataan di Singapura, ya, baru diraihkan pasangan LGBT yang didaftarkan perkahwinan mereka tu negara jiran je Singapura. Ya, pasangan wanita dan wanita didaftarkan perkahwinan di Singapura, tu Singapura. Ya, mana secara rasminya dibolehkan, didaftarkan. Jadi kita ni daripada latar belakang jantina yang berbeza, mestilah awak lelaki dia perempuan, itu dah ada, perlu kepada toleransi dah. Ya, apatah lagi daripada dua keluarga yang berbeza, perlu lagi kepada toleransi. Latar belakang yang berbeza, tahap pendidikan yang berbeza, cara dibesarkan yang berbeza, betul tak? Jadi perlu kepada toleransi. Itu contoh lebih luas. Ya, kalau kita tak boleh amalkan dalam konteks yang kecil sebegini pun, apatah lagi nak mengharapkan toleransi dalam sistem yang lebih besar daripada muamalah. Ya, semalam baru pembukaan rasmi persidangan Parlimen Penggal yang keberapa saya pun dah lupa. Ya, yang ke-15 ni. Maka kita lihatlah antara titah Duli Yang Maha Mulia. Jadi Pertuan Agong, saya bukan sentimen mana-mana, nak sebut saja titah. Ya, jadi dia menganjurkan supaya, ya, mereka yang terlibat dalam urusan pentadbiran dan politik negara bertoleransi. Betul, di antara satu dengan yang lain demi negara dan rakyat better, kata tuanku. Nampak, ya? Mana toleransi yang Nabi sebut dalam hadis ni samahan. Nabi sebut ni ruangnya kecil, muamalah saja. Jual, beli, tuntut hutang, kata Nabi. Tapi lebih besar lagi, toleransi sangat-sangat diperlukan. Kalau tak ada toleransi, tengok kita sekarang ni kita bimbang. Ya, sentimen-sentimen perkauman, sentimen-sentimen keagamaan, ini tak boleh dimainkan. Ya, kita kena meraihkan dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara majmuk. Nampak? Ini bukan saya nak sentimen, tapi nak sebut tentang toleransi. Kalau kita tak boleh bertoleransi, saya ingat tak akan aman negara ni. Betul? Kalau tak ada toleransi lah. Ya, tu bagi mereka yang terlibat dalam pengubalan dasar undang-undang negara, dia kena kuasai toleransi tanpa menggadaikan keistimewaan dan perlembagaan, itu pasti. Ya, dalam hidup kita pun kita mesti meraihkan toleransi. Itu dalam Islam, pasal tadi dalam muamalah ni al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah jual beli adalah harus. Hatta dalam fiqh pun tak ada larangan berjual beli dengan orang yang bukan Islam. Nampak? Tak ada larangan. Sebab apa? Hukumnya harus atas dasar meraihkan samahan, toleransi dalam urusan muamalah. Cuma kita tak bicaralah tentang lebih afdal, lebih utama, tu bab lain. Ya, tak ada masalah kan, BMF, buy Muslim first, boleh, tak ada masalah. Tapi dari sudut muamalah, hukum asalnya semua pun yang terlibat harus kita berurusan dengan mereka, tak ada larangan. Ada sentimen orang Islam kena beli daripada Muslim saja, tidak.
Ya, kita pun sebagai penjual tak menjual hanya kecuali kepada Muslim saja. Tidak. Berurusan kita boleh berurusan dengan ni sentimen tak boleh. Islam dia adalah melibatkan samahan ataupun toleransi. Jadi bagi saya, dengan faham hadis ini, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih meraihkan tolak ansur dan toleransi, terutama dalam bidang muamalah sebagaimana dirujuk oleh Nabi SAW. Kalau kita sebagai seorang penjual, begitu juga sebagai seorang pembeli, sebagai orang yang menagih hutang, maka tolak ansur atau belapang dada ni perlu menjadi etika dan akhlak setiap daripada kita. Begitu juga toleransi dan tolak ansur diperlukan dalam konsep yang lebih luas, bukan hanya dalam muamalah sahaja. InsyaAllah dengan ada toleransi maka kita akan hidup secara aman. Bahkan menjadi kekangan kita orang-orang Islam, kadang-kala sentimen tidak boleh bertoleransi dalam urusan yang melibatkan urusan orang Islam sendiri pun. Contoh dalam bermazhab, dalam beramal, kita saling salah menyalahkan, aku lebih Islam daripada kamu. Sedangkan jelas konsep-konsep yang berkaitan dengan fiqh ibadah sebagai contoh, maka kita tak boleh mengatakan mereka salah, cuma yang kita amalkan adalah ini. Kita meraihkan semua pandangan, betul tak? Ini saya nak tekan tentang toleransi. Sebab kadang-kadang juga berlaku berbagai konflik di negara-negara umat Islam jika urusan toleransi dalam bidang muamalah atau dalam urusan ibadah umat Islam tidak dapat diurus dengan baik, maka akan terjadi sentimen-sentimen besar. Contoh setengah-setengah negara di Timur Tengah kan sampai menghalalkan darah antara sesama mereka, padahal mereka sama-sama menyembah Allah, bersolat di masjid dan surau, sama-sama beragama Islam, menunaikan haji tetap di kota Mekah, tapi disebabkan tak boleh meraihkan toleransi, maka mereka menghalalkan darah antara satu dengan yang lain. So di Malaysia ni bukan hanya dalam bidang muamalah, meluas dalam urusan perkahwinan, keluarga, kekeluargaan maksud saya, dalam urusan pentadbiran, dalam urusan ibadah pun. Cuma kita meraihkanlah yang dirasmikan dalam konteks praktiknya di negara kita. Tetapi kita tak mengatakan selain kita tu salah. Nampak ni kadang-kadang bid'ah memanjang ni, semua bid'ah. Semua tak betul. Yang betul dia seorang aja. Selain dia semua tak betul. Jangan, cuba tengok kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, betul? Bila ngaji Al-Azkar baru nampak perbezaan. Tu cukup kalau kita ambil dalam babus salah, bab bacaan dalam salat, macam-macam rupanya. Tasyahud akhir, tasyahud awal tu bacaan yang datang daripada versi hadis pelbagai. Yang kita ambil itu riwayat daripada jalan Abdullah Ibn Abbas, At-Tahiyatul Mubarakatuh. Tapi selain dia ada 5 lagi riwayat yang menunjukkan perbezaan bacaan tasyahud. Jadi adakah yang baca selain kita baca itu tak sah sembahyang dia? Nampak ini kadang-kadang jadi isu ni macam ni kan. Dia bergaduh masalah-masalah macam tu. Jadi kita tak boleh. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita, orang Islam di Malaysia terutamanya, untuk mengamalkan toleransi dalam muamalah, toleransi dalam urusan hidup sehari-hari. InsyaAllah hidup kita akan jadi mudah, kita akan lebih dihormati, dan mudah-mudahan kita juga belajar untuk menghormati orang lain. Maka inilah konsep yang dibawa oleh hadis ni. InsyaAllah panjang umur, bertemu nanti untuk kuliah akan datang. Hadis yang ke-38 di bawah tajuk membayar hutang dengan baik. Masih ada kaitan lagi. Maknanya bukan memberi peluang kepada yang berhutang. Guna ayat 280 Al-Baqarah. Bila orang datang minta hutang, dia buat susah, pakai baju koyak, piring astro pun dicabut daripada bumbung. Nampak bukan masuk macam tu. Itu pada mengambil kesempatan. Hukumnya zalim, kata Nabi. Yang dibincang ayat 280 Al-Baqarah tentang apa? Kebenaran yang dilihat oleh pemberi hutang kepada yang berhutang. Maka jika dia susah, berikan tangguh kepadanya. Maka sekadar itu ada soalan tak? Kalau adalah, sila. Ambillah kereta saya. Ni yang berhutang tu, dia nak tukar, dia hutang duit, dia nak bayar dengan barang. Tu bolehlah Islam dipanggil konsepnya at-tahwil. At-tahwilnya menukar. Menukar. Tapi senilai lah. Maka hukumnya diharuskan. Saya tak ada tunai nak bayar, memang saya hutang. Jadi macam inilah saya serahkan geran rumah saya, contoh. Boleh tak diterima? Terima at-tahwil. Hukumnya sah. Dengan syarat apa tadi? Diredai, bersetuju. Tak ada masalah. Hatta dalam konsep tahwil ni juga boleh dipindahkan. Dia panggil al-haywalah atau at-tahwil, pindah pada orang boleh. Tapi dengan persetujuan. Si A hutang dengan saya B. Dia hutang dengan saya. A berhutang dengan saya B. Dan kemudian si C ada berhutang dengan A. Jumlah sama. Saya minta daripada A, hutang saya mana 100. Dia tak ada. Macam inilah ustaz, dia kata. Ustaz minta pada si C tu daripada hutang saya 100 juga. Itu panggil al-haywalah dalam fiqh.
Sah tak? Sah jika dipersetujui oleh semua yang terlibat. Saya kata okey, saya calling dulu CC. Awak siapa ni? Tak kenal lah kan? Saya fulan bin fulan. Nak tanya jujur. Saya diberitahu oleh CA yang awak ada hutang dengan dia 100. Macam ni lah, CA pun ada hutang dengan saya. Jadi diminta saya ambil hutang tu daripada awak. Mana awak bayar pada saya, selesai hutang awak dengan CA. Dia kata okey macam tu. Saya kata kenapa okey? Sebab dengan ustaz boleh 3 kali kan? Dengan CA tu sekali. Saya bagi 3 kali ansur. Dia nak lah dengan saya. Contoh. Tak kisahlah apa pun persetujuan. Saya kata okey lah boleh. Selesai tak hutang CA dengan saya? Selesai. Sebab dibayar oleh CC. Sebab CC ada berhutang dengan tu punya al-haywalah. Sah dalam syarak. Termasuk tadi ya tuan. Mana bukan dengan duit, dengan nilai yang senilai. Nampak itu dibolehkan. Ni banyak juga orang buat konsep macam tu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sekadar itu, ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Tutup majlis dengan membaca tasbih kafarah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takabbalallahu minkum.